Hey guys, Assalamualaikum. Selamat kembali ke Bulletin Gadget untuk minggu ini. Jadi, ini adalah merupakan berita menarik yang terjadi sepanjang minggu ini. Okey, berita pertama, Samsung Exynos 2200 akhirnya diumumkan, grafik setaraf konsol kini dekat telefon. Jadi setelah sekian lama diperbualkan, disembangkan dan pelancaran pun ditangguh-tangguh, akhirnya Samsung pun dah melancarkan chip terbaru flagship diorang, iaitu Samsung Exynos 2200. Jadi apa yang menariknya dengan Samsung Exynos 2200 ni adalah dia adalah merupakan kolaborasi antara Samsung dan juga AMD. So apa yang menarik dengan chip Exynos 2200 ni adalah dia merupakan chip untuk smartphone yang pertama yang dilengkapi oleh grafik yang berasaskan RDNA 2 ataupun AMD punyalah. So, nama untuk GPU Exynos 2200 ni adalah Xclip 920. Jadi dia memang dah tak gunakan grafik Mali seperti grafik Exynos sebelum ni. Jadi chip Exynos 2200 ni dia adalah setanding ataupun sama level dengan Snapdragon 8 Gen 1 dan menggunakan seni bina daripada 4 nanometer. So kat dalam chip tu dari segi architecture dia dipakai 1 trust Cortex X2, 3 trust Cortex A710 dan 4 trust Cortex A510. Tapi dari segi clock speed kita masih tak tahu sebab Samsung tak bagi tahu sendiri. So, dengan chip Exynos 2200 ni, Samsung memang betul-betul nak fokuskan gaming. Sampaikan dia orang claim bahawa grafik dekat chip ni adalah setaraf pada konsol. Buat masa ni, Exynos 2200 ni memang dah berada dalam production. Dan untuk yang guna chip Exynos 2200 ni, sudah tentulah Galaxy S22 yang dilancarkan mengikut ura-ura adalah 8 Februari ini. So, kalau korang nak tengok performance chip Exynos 2200 macam mana, tunggu 8 Feb ni. Stesen pengecas kereta elektrik berkuasa tinggi pertama di Asia Tenggara dibuka di Tangkak. Shell dan Porsche Asia Pasifik mengumumkan yang mana kini diorang dah membuka stesen pengecasan kereta elektrik ataupun nama dia adalah Shell Recharge HPC High Performance Charging dekat Tangkak, Johor. Jadi ini adalah merupakan stesen HPC pertama yang diorang buka daripada 6 stesen yang akan dibina sepanjang lebuh raya Utara Selatan. Jadi dekat ke-6 stesen ni, dia akan disertakan dengan pengecas 180 kW dan untuk penggunaan 5 minit, pengguna akan dicas sebanyak RM20. Okey, selepas daripada Tangkak, Shell juga akan buka Shell Recharge HPC ni dekat Seremban, Jalan Air Hitam, Simpang Pulai dan juga Tapah tak lama lagi. Okey, selain daripada Shell yang akan buka stesen pengecas kereta elektrik, TMB juga akan buat benda yang sama. So sekarang ni TMB dia telah berkongsi rancangan dia orang untuk buka stesen pengecas kereta elektrik pada tahun hadapan. Jadi dalam perancangan dia orang nak dirikan stesen pengecas kereta ni yang pertamanya dekat Bangsa dan dijangka akan mula beroperasi pada tahun 2023, pada tahun depannya lah. Okey, berita pasal RFID lagi, belum habis lagi ya. Ramai tak setuju kos stiker RFID sehingga RM35 sekeping. Okey, dia macam ni cerita dia. Kerajaan dia nak memperkenalkan sistem laluan terus pelbagai lorong MLFF, iaitu adalah pembayaran tol tanpa plaza. Jadi nak ke arah situ, kerajaan memperkenalkan sistem RFID. Jadi untuk siapa yang nak memiliki stiker RFID yang nak dilekatkan dekat kenderaan diorang kena beli stiker ni pada harga RM35 sekeping. Tapi macam biasa ada ramai yang tak puas hati sebab harga RM35 ni boleh dikatakan agak mahal, sedangkan kos stiker ni kalau kita beli kat Shopee boleh dapat pada harga bawah RM1. Okey, ada setengah cadangan tu katanya stiker RFID ni patutnya diberikan percuma kepada setiap pelanggan tercenggur sebab benda ni kos dia adalah percuma. Dan sebelum ni dari tahun 2018 hinggalah Februari 2020, stiker ni dah diberi percuma. Jadi ramai yang tak setuju kenapa sekarang ni kita kena bayar sampai RM35 sekeping. Jadi selepas isu tentang harga RFID ni mendapat perhatian ramai, pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia atau LLM, dikata dilaporkan bersedia untuk mengadakan perjumpaan dengan PLAS dan tercenggur untuk membincangkan pengurangan harga pelekat RFID ni. So benda ni dia orang take serius sebab ramai yang bagi reaksi negatif, kenapa perlu bayar harga mahal dan sepatutnya harga itu dikurangkan ataupun lagi senangnya bagi percuma je lah. Tapi apa yang penting, even harga RFID dah murah ataupun percuma pun, kalau pelaksanaannya pun tak efisien, benda tu masih lagi menjadi masalah yang utama. Objektif utama pihak PLAS memperkenalkan sistem RFID ni untuk mengelakkan kereta daripada berhenti dekat highway. So dia still tak akan selesai juga. Qualcomm perlihat teknologi eSIM, tak perlu lagi kad fizikal dan juga eSIM. Qualcomm kini bersama-sama dengan Vodafone dan juga Thales telah memperlihatkan teknologi eSIM yang tidak lagi memerlukan chip fizikal khas SIM dan juga eSIM. Untuk SIM ni, function untuk SIM tu diletakkan directly dalam chip pemprosesan yang mana dia akan meningkatkan prestasi keseluruhan telefon dan juga SIM tu sendiri dan meningkatkan kapasiti memori dan juga yang paling penting dia akan menjimatkan ruangan dalam telefon tu. So untuk teknologi eSIM ni dia didemokan pada chip Snapdragon 888 yang diletakkan pada Samsung Galaxy Z Flip 3.
chip Snapdragon 888 yang support iSIM ni dia bukannya custom apa, sebab benda ni memang dah built in dalam chip Snapdragon tu tersendiri. So benda tu memang dah ada, bukannya custom build. Tapi buat masa ni, baik pihak Qualcomm, Vodafone ataupun Telis, diorang masih belum bagi tarikh ataupun tanda-tanda bilakah kita semua ni, pengguna awam ni akan start guna ciri iSIM ni. So get ready, nanti phone kita dah tak akan ada physical slot untuk kad SIM. Okay, JPJ kuat kuasa e-testing bermula April ni. Tiada lagi pegawai JPJ dekat sebelah pemandu. Okay, kalau korang nak tahu, e-system ni adalah sistem ujian memandu yang dijalankan secara elektronik. So bila dah guna sistem e-testing ni, bilangan pegawai JPJ yang ada dekat lokasi ujian untuk testing JPJ dah dapat dikurangkan daripada 7 kepada 2 orang sahaja. Okey, untuk e-testing ni dia hanyalah sekadar pembelajaran dalam berita sahaja. So kalau untuk ujian JPJ yang sebenar, benda tu kita masih buat dekat jalan raya yang betul lah, bukannya secara simulator. So kalau kat Malaysia kita nampak benda ni nampak macam idea gila, tapi tak pun. Dekat Korea Selatan benda ni memang dah digunakan secara meluas, Malaysia baru nak buat. Jadi itu adalah antara rangkuman berita menarik yang terjadi pada minggu ini. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye. Assalamualaikum.